Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita di channel Sering Jalan. Sudah sampai Sering Jalan kita buat konten. Kepada rakan-rakan yang baru mengikuti channel Malaysian Respond, saya mohon silakan subscribe saudara-saudara. Mudah-mudahan konten yang kalian tonton boleh kita bincangkan bersama-sama supaya kita mendapat manfaat daripadanya. Oke, cadangan saya pada kali ini ataupun konten saya menyentuh mengenai satu isu kontroversi berkenaan sebuah filem kontroversi yang bertajuk Babi yang diterbitkan atau diarahkan oleh seorang pengarah kontroversi, siapa lagi kalau bukan saudara Nemwi. Beliau memang terkenal dengan cara yang agak radikal, cara yang agak lepas mulut orang cakap, tapi kita akan kaji dalam video ini betulkah dia seperti apa yang dia maksudkan. Okey, mulanya dulu pun saya berpendapat Nemwi ini kadang-kadang cara dia keterlaluan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bukan mengiyakan apa itu tujuan menghalalkan cara, tetapi kalau itu saja cara yang ada, maka kita tiada pilihan. Okey. Jadi, orang bertanya kepada saya, apa pandangan saudara Malaysian Respond terhadap isu Nemwi dan orang yang melaporkan dia ini? Nah, simple menurut saya, tuan-tuan. Ianya cuma ada perbezaan pendapat antara dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok Nemwi dan pengikutnya. Kelompok kedua, kelompok orang-orang PN yang melaporkan dia pergi polis itu dan pengikut mereka. Saya melihatnya dari segi, kalau dari segi mata kasar, adalah seorang pemuda yang kreatif tapi celupar dalam menyatakan dia punya isi hati dan hasrat dia. Sementara puak yang satu lagi merupakan puak yang terlalu menurut orang cakap lurus bendul, ikut peraturan, tapi mereka sebenarnya tidak tahu yang mereka lakukan itu ataupun yang mereka tuju itu adalah hal yang kurang tepat. Okey tuan-tuan, itu secara mata kasar. Secara mata halus orang bilang, saya melihat Nemwi sebagai seorang pejuang yang tidak didendang sebenarnya. Beliau merupakan seorang yang berhati baik, dianggap resis tapi sebenarnya beliau tidak resis. Kenapa saya mengatakan beliau tidak resis? Kerana kalau kita lihat filem-filem yang beliau hasilkan, dia bekerja sama dengan banyak orang-orang daripada suku kaum lain. Dia bukan seorang produser filem Cina saja, bukan. Dia adalah seorang produser Malaysia yang menggambarkan suasana Malaysia. Satu, dia bukan resis. Kedua, dia seorang idealis. Idea dia di luar kotak, tuan-tuan. Walaupun cara dia agak celupar, tapi seperti yang saya jelaskan di awal video, kalau cuma memang itu caranya, maka tidak salah tuan-tuan kita coba cara yang lebih berkesan. Dan ternyata cara Nemwi lah yang lebih berkesan berbanding dengan cara orang lain. Seperti apa contohnya tuan-tuan? Kalau kita cuba mengumpuk perpaduan dengan cara buat program sekolah, menteri naik pentas, guru besar naik pentas, ketua kampung naik pentas, cara ini sudah lapuk tuan-tuan. Tidak berkesan. Paling-paling budak-budak lari sana sini pergi kantin beli kuih, dengar, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu saja. Demikian juga ibu bapa yang mendengar. Diorang datang sekadar untuk tengok anak dapat hadiah, cukup. Begitu juga dengan program-program belia kononnya untuk memupuk kesedaran. Ini sebenarnya sudah lapuk tuan-tuan. Kita memerlukan sesuatu yang baru, yang di luar konteks, untuk mengejutkan kita bahawa inilah realiti yang berlaku. Jadi Nemwi melalui filem Babi, walaupun kasar bunyinya, tapi beliau menampakkan, mengupas, menguliti, menelanjangi apa sebenarnya realiti yang berlaku dalam komuniti kita di Malaysia pada masa ini. Komuniti di Semenanjung lah terutamanya ya. Isu rasisme melibatkan etnik Melayu, Cina dan India. Nemwi cuba menampakkan punca sebenar dia tanpa berselindung. Kalau kita berselindung tuan-tuan, kita sembunyikan, kita kasih tapuk, mana kita tahu macam mana mau cari solution. Tapi si Nemwi, dia tunjukkan semua apa punca dia, walaupun dengan cara orang kata yang agak keterlaluan. Tapi orang cakap inilah yang dikatakan falsafah berani kerana benar. Itu yang Nemwi lakukan. Tapi di pihak orang sebelah pula, mereka adalah golongan yang menurut saya terlalu tidak radikal, tapi terlalu menurut norma lama. Apakah norma lama itu tuan-tuan? Salah satunya adalah menurut telunjuk media mainstream. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang masih ditakuk lama, kolot pemikirannya. Dia mengikut media yang orang cakap di paparan landasannya memang dia nampak saja. Kiri kanan dia tidak nampak. Seperti dia tengok steering ini. Dia tengok di depan saja. Di belakang dia tidak tahu warna apa. Dia tidak pernah mengkaji apa hal yang sebenarnya. Dan mereka banyak menyembunyikan hal-hal yang boleh diselesaikan. Tetapi kerana hal itu tersembunyi, maka kita gagal menyelesaikannya. Ini beza antara Nemwi dengan orang-orang ini. Nah, sekarang Nemwi sudah dilaporkan ke polis oleh orang-orang ini tuan-tuan. Jadi siapa sebenarnya yang patut melaporkan siapa? Nemwi berada di Taiwan. Beliau sedang menghabiskan filem beliau yang bertujuan, walaupun cara kasar, untuk memupuk kesedaran bahawa kita harus berani melangkah keluar daripada
kepompong lama supaya kita boleh menyelesaikan masalah yang sudah berlarutan ini. Dia sekarang versus orang-orang yang mau mempertahankan norma lama. Minta maaf tuan-tuan kalau saya katakan kebergantungan kita terhadap media-media versi lama ini sebenarnya sudah lapuk dan tidak boleh diambil kira lagi. Media macam TV3 tuan-tuan, 22 bulan saja dia okey. Lepas tu dia rusak balik. Sekarang kita tengok macam mana siaran persidangan parlimen ditapis di sana sini, ucapan pemimpin pembangkang ditapis di sana sini, editan sana sini. Begitu juga dengan media massa, media bertulis, Utusan Malaysia, Berita Harian. Banyak tuan-tuan orang cakap tapisan sana tapisan sini yang memihak pada pihak-pihak tertentu. Ini tidak pula orang komplain. Jadi inilah hal yang mau dikupas oleh NEMWI, ketidakadilan dalam menyampaikan hal yang benar. Siapa tidak bangga tuan-tuan kalau ada seorang pejuang Melayu memperjuangkan suku Melayu, bumi putra macam kita. Tapi betulkah cara diorang? Tidak. Sepatutnya mereka bawa NEMWI duduk berbincang. Mana hal yang salah? Tunjukkan. Kalau sekadar perkataan Melayu babi di situ, perkataan Cina babi pun ada ditulis di situ. Perkataan India keling pun ada ditulis di situ. Tapi hal itu harus disampaikan kerana itu realiti yang berlaku sekarang. Daripada kita sembunyikan dan kita tidak cari solusi dia, lebih baik kita keluarkan. Itu salah satu message yang saya cuba sampaikan dalam video pendek ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, peranan kita pula sebagai rakyat Malaysia, pertama, kita harus tahu menimbang tuan-tuan. Jangan macam fikiran yang dulu lagi. Asal etnik saya ini, saya follow etnik saya. Tidak semestinya. Walaupun NEMWI berbangsa Cina, tapi kalau cara dia betul dalam menangani hal ini, maka kita harus backup dia. Karena kita jangan pandang dia sebagai seorang Cina. Kita pandang beliau sebagai seorang pengarah filem Malaysia yang mengutarakan isu nasional. Jangan disebabkan kita terlalu taksub dengan bangsa sendiri, maka semua yang orang buat itu walaupun betul kita salahkan. Itu salah. Itu salah tuan-tuan ya. Samalah juga dengan di Sabah apabila Jeffrey Kitingan mewar-warkan beberapa isu yang tidak masuk akal. Janganlah kerana dia sesuku dengan saudara-saudara yang daripada KDMR, maka kita ikut dia bulat-bulat. Jangan. Kerana dia sudah salah. Nah, itu pertama. Kita harus berani melangkah keluar daripada kepompong lama. Kita harus berani bersuara. Yang kedua tuan-tuan, ketaksuban itu kita bataskan. Macam saya cakap tadi. Berfikir dengan matang. Dan yang ketiga kepada pihak berkuasa tuan-tuan, diharap adillah dalam menangani hal-hal seperti ini. Karena kalau hal ini terus ditangani dengan memihak sesuatu pihak saja, maka saya rasa masalah perkauman atau masalah-masalah yang berlarutan di negara kita tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Saya tidak memihak mana-mana tuan-tuan, tapi kita berani kerana benar dan memihak kepada yang benar. Sesimpel itu tuan-tuan. Jadi saya mohon saudara-saudara sekalian yang menonton video saya, kalau ada masa tonton filem babi, tengok mesej apa yang disampaikan ya. Kita harus dewasa menilai karya-karya seni yang abstrak seperti ini. Tidak payahlah terlampau tengok Akademi Fantasia ke, terlampau tengok sinetron atau drama-drama koprat, kawin tidak jadi, mau kawin mamak menghalang. Tidak payahlah itu tuan-tuan. Itu terlalu lurus bendul. Hiburan is hiburan, tapi cara berfikir harus kita kedepankan. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya lupa pula, kalau ikut tajuk saya tadi, kalau saya jadi Perdana Menteri, saya bilang NEMWI saya akan jadikan sebagai Menteri Perpaduan. Kenapa pula saya fikir begitu? Nah tuan-tuan, nampak sendiri. Di dalam negara berbilang kaum seperti negara Malaysia kita yang tercinta ini tuan-tuan, kita harus berani mengambil langkah drastik. Ya, Perdana Menteri yang ke-7 Tun Mahathir, dia pernah melantik menteri yang salah. Kononnya dia membuat percubaan, meletakkan Ketua Hindra P. Waitamurdi sebagai Menteri Perpaduan. Nah, itu percubaan yang berani tapi salah. Tapi kalau kita lantik orang macam NEMWI tuan-tuan, karena apa? Dia seorang pemuda yang pragmatik. Yang pragmatik, yang boleh mengambil pendekatan dengan apa yang dia nampak. Drastik. Pragmatik dan drastik. Cepat, bertindak one stroke. Satu. Kedua tuan-tuan, dia tidak memandang perkauman sebenarnya. Walaupun kalau kita tengok apa yang dia suarakan itu menghina secara direct, tapi itu lebih baik menurut pendapat saya daripada dia berselindung. Kan? Ketiga tuan-tuan, kita akan memperolehi seorang pemimpin yang orang cakap berani mengemukakan satu hal yang baru. Jadi ini tuan-tuan yang harus kita utamakan. Negara kita, salah satu isu yang sudah lama menghantui kita adalah isu perkauman. Dan solusi yang kita ambil semuanya gagal. Jadi apa salahnya kita cuba solusi baru, mudah-mudahan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.